Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saya ni masih lagi tak dapat lagi nak tengok ni. Daripada ni, saya try cuba bagi nak gak saudara supaya nak tengok teman-teman kita yang hadir. Apakah tekan kat sini, tolak ke sini, tak ada. Okey, baru ada. Alright, saudara. Barulah menjadi. Okey. Hari ni nampak gayanya. Okey lah tu saudara. Hari ni saudara jangan lupa. Hari ni hari Rabu. Tanggal 20 Disember. Tinggal 10 hari lagi saudara. Kita akan menyambut kehadiran tahun baru. Dan tinggal 82 hari lagi. Kita bakal menyambut sinar fajar Syawal. Saudara Zamari LC, saudara Elias Muhammad, Hani Abdullah, Ahmad Mab, saudara Mak Asir Dir. Kita juga saudara Abu Samah, saudara Muhammad Radi, salam dari Taiping Perak. Saudara Abu Samah dari Puchong, saudara Mak Waini, Mak Su, Raja Kamal, Raja Baiza, apa khabar? Saudara Mazlan, Anak Lan, saudara Faizal Acoy, teman-teman Puan Rosuni Koringot dari Sarawak. Saudara, hari ini hari yang ke-1367. Virus sebut melanda negara kita. Tapi sebelum saya meneruskan pencerahan, saya rasa elok. Saya ada dapat satu lagu. Kalau saya mainkan habis awal, mungkin anda merasakan ruangan saya ini untuk lagu-laguan. Tapi saya ada dapat dengar lagu ini. Agak menarik untuk kita hayati bersama. Kita sama-sama kita hayati lagu ini, saudara. Agak menarik. Okey, saudara, itu adalah sebahagian daripada lagunya. Saya agak tertarik hati bila dia mengatakan, aku hairan. Aku hairan yang benar dinafikan, yang salah dibenarkan. Saya bila dengar lagu sendirian itu, apakah? Sebab dia kata, perahu bangsaku melayari gelombang yang samudera yang deras. Begitulah keadaannya, saudara. Saya akan berusaha mulai besok, mulai hari ini, besok dan sebagainya. Bila saya buat pencerahan, sebelum saya menyantuni, macam saya menyantuni saudara Maruzik, saudara Puan Nurliza, saudara Mak Nasri Syafi'i, saudara Marikan, Osman, saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, ya, saudara Azizul Abdul Hamid, saudara. Dan kita dengar sedikit petikan lagu-lagu yang saya rasakan sewajarnya kita hayati bersama. Saya merasakan bahawa begitulah keadaan bangsa kita, saudara. Perahu layar bangsaku, meredah samudera, saudara. Apa khabar Saudara Azminuddin? Saudara Cik Awang, kemudian daripada Bagan Datuk, Pak Halimah Ismail, Saudara Ayudi, kita MZ Haris, saudara. Sama-sama tadi kita mendengar sedikit tembang perahu layarku, perahu bangsa, saudara. Baik, saudara, kita terus dengan pencerahan ini. Saudara Aidil Tahir, mana cerita Madu 3? Cerita Madu 3 petang, saudara. Malam kita cerita sembang-sembang politik yang serius, saudara. Kita masuk di segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana perlu saya jelaskan bahawa saya bukanlah da'i, bukan juga sebagai ustaz yang bertauliah. Saya hanya menyantuni kiriman teman-teman, saudara. Ya, saudara Joka dari Taiping, saudara Roipa dari Dungun, saudara Cikgu Kiat. Saudara Gani Satar dari Sabah, saudara Azman. Selamat malam, saudara. Baik, saudara. Ini tulisan teman yang menghantar kepada saya dalam segmen naluri kehidupan. Saudara, daripada Abu Maryam Al-Zaidi berkata bahawa dia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang Muslim, ada kepimpinan, saudara, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, nescaya Allah akan meneruskan tidak melayani keperluan serta kefakirannya mereka pada hari kiamat. Itu daripada Sunan Abu Daud, saudara. Artinya setiap orang yang diberikan tanggungjawab pimpinan, mereka perlulah memiliki sikap amanah, menunaikan kewajipan mereka terhadap orang yang berada di bawahnya, saudara. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan orang yang di bawah mereka, di samping membantu kesusahan yang mereka alami. Sebab itu tadi kita sama-sama dengar lagu tembang perahu bangsaku, saudara. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, nescaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat nanti.
Kerana saudara, sebagai pemimpin, di mana saja peringkat kepimpinan, kita harus berusaha untuk memimpin keperluan orang yang berada di bawahnya tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Kerana pemimpin yang dilantik mestilah bersedia untuk menjadi khadam kepada rakyat. Bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang berintegriti, sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawahnya. Itulah kepimpinan. Ingat saudara, pemimpin itu adalah khadam rakyat. Kita santuni mutara kata kiriman Tan Sri Osusukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, bersedekah saat kita ada kecukupan, itu perkara biasa. Namun, bersedekah di saat kita susah, itu yang luar biasa. Jadi walaupun kita susah, kita masih lagi mau bersedekah. Itulah tahap pahala yang kita peroleh begitu tinggi. Terima kasih Tan Sri Osu mengingatkan kita semua, dan saya juga mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Saudara, kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, saudara. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Itu tanggungjawab kita bersamalah, saudara. Jadi bukan saya saja yang memikul tanggungjawabnya, saudara. Kena ingat, saudara, ini pencerahan politik. Dan ada sedikitlah kadang-kadang bila saya mendengar, saya membaca, menatap laporan-laporan terkini, saya sampaikan untuk pengetahuan teman-teman. Kerana saya berharap agar warga kita inilah warga berinformasi. Kepada teman-teman, bila mendengar saya memberi pencerahan, ingat saudara ya, bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, itulah prinsip kita. Kalau tak bersetuju, nak menyantuni, boleh hantar tulisan pada saya, asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Kerana kita adalah warga damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Berita pertama tentang laporan kaji cuaca. Saya mendapat laporan tadi bahawa luaran monsun dijangka berlaku sehingga hari Isnin akan datang. Ia berpotensi membawa hujan berterusan di timur semenanjung dengan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan. Dalam tempoh berkenaan, itulah berdasarkan pada model-model cuaca. Menurut agensi pengurusan bencana NADMA, dalam laporan harian bencana hari ini memaklumkan bahawa ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga malam di negeri lain. Pada masa yang sama, penumpuan angin juga dijangka berlaku di Sabah sehingga besok, saudara, dan berpotensi menghasilkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang. Tiada amaran banjir dikeluarkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran saat ini, namun terdapat satu sungai, iaitu Sungai Golok di Retau Panjang, Kelantan, yang masih mencatatkan kenaikan air di pada paras bahaya, saudara. Setakat ini, saudara, terdapat 12 tengah hari tadi saja sebanyak 4 daerah, iaitu di Pasir Mas, di Kelantan, di Perak, Kuala Selangor dan Sandakan di Sabah. Masih lagi ada banjir dengan mangsa tapi bagaimanapun berkurangan kepada 3,268. Ini dalam tempoh 24 jam berbanding 4,336 semalam, saudara. Dan ini NADMA, saudara. NADMA ini pimpinan yang amat berhormat, Datuk Seri Zahid Hamidi. Walaupun beliau berada di Tanah Suci Mekah, beliau masih lagi mengingatkan warga NADMA, menyatakan bahawa beliau telah pun mengarahkan supaya NADMA mengaktifkan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri daerah berikutan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan. Agensi pengurusan bencana NADMA perlu memastikan setiap pusat pemindahan sementara dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan di tempat kejadian. Dan saat ini, semalam Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Rompin, Pahang dan beberapa kawasan di Johor, iaitu di Kluang, Mersing, Ulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, saudara. Sementara itu di seluruh Kelantan, Terengganu dan beberapa kawasan di Pahang, iaitu di Jerantut, di Kuantan dan Pekan, hujan berterusan dijangka bermula besok sehinggalah 25 Disember.
ini boleh mengundang banjir, saudara. Sebab itu, hari ini penduduk-penduduk di pesisiran pantai di Terengganu diingatkan supaya berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya banjir gelombang ketiga yang dijangka bakal melanda sekitar 22 hingga 26 Disember depan. Saudara, menurut Pengerusi Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, Datuk Seri Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalil, keadaan itu dijangka berlaku susulan ramalan Jabatan Meteorologi berkenaan ribut tropika jelawat dari Filipina yang bakal melanda dalam tempoh berkenaan. Jadi saudara, teman-teman yang tinggal di Kuala Terengganu, kalau boleh janganlah berada di kawasan pesisiran pantai kerana besar kemungkinan keadaan tidak begitu selamat, saudara. Di Perak, mangsa banjir pagi tadi kekal 64 orang. Laporan Pusat Kawalan Operasi Bencana Perak setakat jam 8 pagi tadi memaklumkan semua mangsa yang berlindung di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak daerah Hilir Selangor, Hilir Perak dibuka jam 6 petang Sabtu lalu. Kawasan terjejah adalah Batu 7, Batu 8, Batu 9, Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Lorong Sidang Osman, Lorong Imam Khairi dan Lorong Mesra dalam Mukim Cangkat Jong. Itu kawasan yang masih lagi ada banjir, saudara. Begitu juga, saudara, katanya JPS Perak melaporkan paras air Sungai Bidu di Cangkat Jong mencecah 3.71 meter, melepasi paras bahaya 3.50 meter. Itu saudara, itu keadaannya. Baik saudara, selepas laporan tersebut, saya agak bersimpati dengan warga di Pekan, saudara. Rupanya di saat-saat kita mengalami banjir, seramai 40 pesawah di Kampung Langgar, dekat dengan Pahang Tua, saudara, mengalami kerugian yang dianggarkan sekitar 500,000 apabila tanaman padi mereka ditenggelami air sawah, banjir sawah yang berkeluasan lebih kurang 80 hektar, dan padi tersebut sudah pun matang dan sedia untuk dituai dalam masa 2 hingga 3 minggu lagi. Tapi banjir melanda, maka padi-padi tersebut terendam dalam air. Itu keadaan saya haraplah agar pimpinan Negeri Pahang, Datuk Seri, Dr. Wan Rosdi dapat melihat, meninjau kedudukan penanam-penanam padi yang dijangkakan mengalami kerugian hampir 500,000. Carilah upaya untuk membantu mereka. Saudara Jamaluddin Hassan, dia kata Langkawi tak ada hujan. Alhamdulillah, Saudara Jamaluddin, Saudara Mat Sepanajaya, Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir. Baik saudara, dalam keadaan-keadaan begitu, memang kita faham banyak peraih ikan ataupun peniaga-peniaga ikan, mereka cuba untuk mencari kesempatan, menangguk kesempatan untuk menaikkan harga ikan. Dia pun ajar comel-comel. Tapi bagaimanapun, menurut saudara Muhammad Faiz Fadil selaku pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, beliau mengingatkan agar para peraih jangan memberi alasan adanya monsun timur laut ini untuk menaikkan harga ikan. Benar, di kawasan pantai timur, nelayan tidak turun, tetapi nelayan-nelayan di pantai barat masih lagi berjaya menaikkan ikan. Perak katanya merekodkan jumlah pendaratan ikan tertinggi sebanyak 15,000 tan untuk sebulan. Begitu juga di Sabah, lebih kurang 10,000 tan ikan didaratkan. Jadi sekaligus ia mampu menampung keperluan dalam negara. Jadi tidak sepatutnya harga ikan itu naik, perlulah dikekalkan. Terima kasih saudara Faiz. Saya harap anda laksanakan tugas sebaik mungkin, menjaga bekalan ikan dalam keterjaminan makanan kita. Tapi untung nasib nelayan juga perlu saudara perjuangkan. Saudara anak perjuangan, jangan lupa. Saya dalam waktu itu, saya juga ingin mengingatkan anda bahawa harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah. Sehinggalah bagi tempoh 21 hingga 27 Disember. Kalau ada orang mengatakan harga petrol naik, tidak. Kerana menurut Kementerian Kewangan, memaklumkan harga itu berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum yang menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Dan bagi melindungi pengguna daripada kenaikan harga minyak global, kerajaan masih mengekalkan harga siling RON 95 pada harga RM2.05 seliter, diesel pada RM2.15 seliter dan RON 97 pada harga RM3.47. Saudara, jangan kita bimbang, jangan kita risau. Kerajaan memantau kenaikan harga minyak, walaupun harga minyak di pasaran dunia meningkat begitu mendadak sekali.
Selain daripada itu, saya ingin melaporkan bahawa jangkitan COVID-19 dikatakan boleh kesan daripada varian Omicron memang ada, tetapi menurut pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kewangan Dr. Tan Siok Kong, dia mengatakan bahawa setakat ini jangkitan itu tidaklah ganas dan kebanyakan kes aktif bergejala ringan. Jadi bagaimanapun mereka menjangkakan, pegawai di Kementerian Kesihatan menjangkakan jumlah jangkitan itu berkurangan nanti selepas 1 atau 2 bulan berdasarkan perhatian tren jangkitan virus oleh KKM. Bagaimanapun, bila turut menasihati orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga ketika musim cuti persekolahan dan perayaan. Itu paling penting saya. Lakukan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, beliau menyatakan bahawa pihak kementerian telah pun menyediakan sebanyak 234 pusat pemberian vaksin di klinik kesihatan di seluruh negara. Katanya pihak Kementerian Kesihatan telah pun mengemaskini maklumat dari masa ke semasa sekiranya terdapat pertambahan ataupun perubahan bilangan PPV, iaitu pusat pengambilan vaksin. Jadi saudara, kalau yang tak ambil vaksin tidak ada paksaan. Menurut Datuk Zulkifli, tidak ada paksaan untuk warga untuk mengambil atau tidak mengambil vaksin. Itu terpulanglah pada individu. Saudara, dari COVID, daripada banjir, saudara, harga minyak, saya agak menghormati bagaimana pimpinan negara di Jakarta, saudara, apabila pemerintah Indonesia sedang menyiasat secara jelas kaitan antara pemerdagangan manusia dan peningkatan jumlah ketibaan pelarian Rohingya yang masuk ke negara tersebut. Katanya mereka sedang mencari punca mengapa mereka tiba-tiba berada di Indonesia. Kerana Indonesia bukanlah destinasi mereka, tapi katanya dijadikan sebagai tempat semacam transit. Dan pihak kerajaan Indonesia mengesyaki adanya elemen-elemen pemerdagangan manusia yang dilakukan oleh agen-agen yang tidak bertanggungjawab. Saya lihat begitu serius kerajaan Indonesia ni saudara dalam menangani pelarian Rohingya. Kita aja yang melayan sebagai anak gak, saudara. Terima kasih Dr. Ghaffar Hamzah, salam pencerahan. Saudara Edi Tahir, beras kembang tak jadi nasi. Saudara, di Indonesia juga saya mendapat laporan, saudara, bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha untuk membeli sejumlah 2 juta tan beras daripada negara Thailand. Ini sebagai persiapan untuk menghadapi tahun hadapan untuk memastikan keterjaminan makanan apabila pihak Indonesia katanya akan membeli lebih kurang 2 juta tan beras dari Thailand dan dipersetujui oleh pemimpin Thailand iaitu Saudara Serita. Begitulah keadaan saudara apabila banyak pemimpin kita mereka melihat masa depan. Saya mengharapkanlah agar Bapak Sabu, menteri-menteri yang menjaga keterjaminan makanan ini dapat mencontohi bagaimana negara jiran kita mereka telah mempersiapkan untuk menghadapi suasana yang tidak menentu. Jadi lebih baiklah kita membawa masuk segera beras-beras daripada Thailand, daripada Vietnam. Kerana dalam keadaan banjir, negara kita juga terkesan. Saudara. Itu yang saya lihat dan sewajarnya kita fikirkan bersama. Saudara. Itu berhubung dengan beras. Tapi bagaimanapun saya terus terang kata saya kan. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan apa yang berlaku di Gaza, saya salute. Salute to you, Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tegas mengatakan syarikat perkapalan yang berpengkalan di Israel yang menggunakan bendera negara itu atau kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel dilarang berlabuh atau memuatkan kargo di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Syabas Yang Amat Perdana Menteri. Inilah ketegasan kita. Dan saya dapat tahu bahawa berita ini disiarkan di seluruh dunia. Bagaimana Bloomberg misalnya melaporkan bahawa ketegasan Malaysia. Kerana menurut Perdana Menteri, sekatan itu adalah sebagai tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengenepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa
menerusi pembantaian serta kekejaman yang berterusan terhadap rakyat Palestin. Saya menghormati tindakan beliau dan hari ini sudah ada kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri bahawa pihaknya telah mengarahkan semua pelabuhan ditutup untuk kapal-kapal yang mahu memunggah barang-barangan untuk dihantar ke negara Israel ataupun menggunakan bendera Israel. Ya, saya katanya kabinet. Sebenarnya kabinet dulu pada tahun 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat daripada Israel, itu syarikat Zim yang berpangkalan di Israel. Sedangkan kapal itu dijadualkan akan berlabuh di Westport, Pelabuhan Kelang pada 26 Disember akan datang. Jadi ini adalah kesan daripada pimpinan kerajaan terdahulu, mereka mengizinkan. Dan pada 2005, kabinet ketika itu memberi kebenaran kepada kapal terbabit untuk mendarat di Malaysia. Namun kerajaan hari ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, memutuskan untuk membatalkan semua keputusan kabinet yang lalu. Itu menurut kenyataannya hari ini. Syabas Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita harus menyokong kepimpinan beliau yang begitu tegas. Walaupun saya tahu beliau akan diserang oleh media antarabangsa atas keputusan yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Yakinlah, warga bangsa yang cinta damai tetap berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat atas ketegasan kita. Kalau mereka melayan warga Palestin sebegitu rupa, kita juga wajar melayan warga Palestin Israel sedemikian rupa. Saudara, ini perkabaran dari Gaza, saudara. Saya melihat bahawa Israel masih lagi melancarkan lebih banyak serangan maut ke atas Gaza. Walaupun saat ini, saudara, apabila undian di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai satu lagi gesaan untuk gencatan senjata masih lagi ditangguhkan. Jadi di New York, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menangguhkan keputusannya berhubung tentang memberhentikan, tapi Amerika Syarikat melakukan veto untuk tidak mengizinkan ceasefire ataupun pemberhentian peperangan. Ini keadaan saya melihat membuatkan warga Israel, Zionis bertambah ganas melakukan pencerobohan, melakukan keganasan terhadap warga. Setakat kabarnya lebih 100 serangan peluru berpandu dan drone yang telah pun meragut nyawa puluhan ribu, menyebabkan beberapa firma perkapalan besar saat ini menghentikan pelayaran di terusan Swiss. Itu keadaannya, saudara. Semalam, Ketua Pentagon Lloyd Austin berikrar atas sokongan Amerika Syarikat tetap teguh untuk Israel. Itu keadaan saya. Yahudi yang laknat itu, saudara. Saya katakan ini mereka itu adalah anak sial 7 keturun. Mereka melakukan kekejaman yang tidak henti-henti. Sebab tu mereka mengatakan Hamas melakukan kekejaman, tidak balas. Apakah itu laporan mereka dapat diterima? Badan Dunia sudah pun mula mengutuk. Dan saya juga dapat laporan salah satu hospital terakhir, saudara, yang masih bertahan di semenanjung Gaza Utara tidak lagi dapat beroperasi selepas diserang oleh tentera Israel. Astaghfirullahalazim. Mengurut pengarah Hospital Al-Ahli Fadil Naim memberitahu media agensi AFP, tentera Israel menyerang hospital dan menahan lebih ramai para doktor, kaki tangan perubatan, malam pesakit yang lain serta memusnahkan sebahagian daripada kawasan bangunan tersebut, saya. Itulah yang berlaku di Hospital Ahli Ar. Ya, di dah ramai, saya. Saya melihat keadaan begitu memang terbakarlah saya. Itu saya. Malahan apabila tindakan Amerika Syarikat ini menyekat gencatan senjata, akhirnya dikutuk oleh dunia dan banyak pihak merasakan bahawa itulah keruntuhan prinsip asasi manusia. Kerana saya dapat laporan tindakan pentadbiran Amerika Syarikat yang menyekat gencatan senjata dan menyokong serangan serta pembunuhan di Gaza menunjukkan keruntuhan nilai etika dan prinsip hak asasi manusia yang diiklankan oleh masyarakat antarabangsa, saudara. Jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza, Dr. Ashraf Al-Qudra, berkata pihak juga terkejut dengan tindakan balas yang sunyi yang dipaparkan oleh dunia apabila pembunuhan beramai-ramai dilakukan oleh tentera Zionis, saudara.
Sebab itu saya mendapat perkabaran bahawa di sempadan dari Beirut kumpulan Hizbullah telah pun berikrar bahawa semua serangan Israel ke atas orang awam pasti akan dibalas oleh mereka selepas serangan dilakukan oleh tentera Zionis yang menyasarkan bangunan berhampiran perarakan. Rupanya di sana, dekat Lebanon, apabila ada juga rakyat Lebanon yang terkorban, mereka melakukan perarakan untuk membawa mayat ke tanah kuburan. Rupanya itu pun pengintip-pengintip Israel melakukan serangan terhadap perarakan tersebut. Zalim saudara. Jadi sebab itu kata menurut agensi bahawa sebarang kemudaratan kepada awam akan dibalas. Agensi berita kebangsaan rasmi Lubnan sebelum ini melaporkan Israel menyasarkan orang yang meniti perarakan pergemuyan pejuang Hizbullah Hassan Surui di Aita Al-Shahab. Pemimpin mereka dibunuh dan bila orang nak bergerak tentang mayatnya itu, mereka serang lagi. Sebab itu pimpinan Hizbullah mereka berikrar akan mengambil tindakan balas. Malahan sekarang ni saat ini agak mengecewakan. Saudara dari New York, undian mengenai draft resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggesa agar serangan di Gaza dihentikan untuk membenarkan akses bantuan kemanusiaan semalam saudara telah ditangguhkan untuk kali kedua betul-betul. Dah 2 kali nak dibawa pun lagi ditangguhkan saudara. Itu keadaannya, astagfirullahalazim. Tak tahulah saya kezaliman yang berlaku. Hal pula. Ini saya ni tengok apa ni. Minta admin tolong saya tengok apa pula gambar yang bukan-bukan keluar di sini ni. Admin tolong tengok ni, kat sini gambar yang bukan-bukan keluar ni. Rupanya ada juga para penceroboh yang masuk dalam live saya ni, saudara. Gambar yang bukan-bukan keluar. Terkejut juga saya, saudara. Apakah live saya ni? Biasalah, saudara. Orang tak suka. Ini rejim Zionis ni. Mereka tak senang. Akhirnya rupanya saya pun kena suspend 5 minit. Itu TikTok lah saudara. Mereka tak suka bila saya berceritakan tentang keganasan rejim Israel. Itu gambaran saya. Sebab saya mengatakan bahawa di New York, undian mengenai draft resolusi Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggesa serangan di Gaza dihentikan untuk membenarkan akses bantuan kemanusiaan ditangguhkan untuk kali kedua. Dari segi maklumat kita perolehi, agensi Anadolu Amerika Syarikat masih belum yakin dengan draft resolusi itu yang sepatutnya diundi pada lewat petang semalam. Teks itu sebenarnya dirangka oleh Emirat Arab Bersatu yang menggesa penangguhan segera pertempuran untuk membolehkan akses kemanusiaan. Ini yang perlu dilakukan. Tapi nampak gayanya semalam Timbalan Duta Amerika Syarikat ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Robert Wood memaklumkan kepada media bahawa pihaknya masih berusaha nak menyiapkan teks resolusi itu dengan pemain yang lain. Itulah gambaran saya. Mereka bermain teka-teki, melengah-lengahkan. Sedangkan saya, mereka masih lagi belum bersedia untuk menghentikan pertumpahan darah di Semenanjung. Melihat kesaat-saat kematian itu ramai. Sekarang 19,450 orang. Saya. Rejim, keganasan, pimpinan manusia paling laknat, anak sial 7 keturun Benjamin Netanyahu itu ada tepungan di belakang. Itu keadaan saya. Tapi bila kita bercakap, kita cerita soal ini, maka live saya ini di-discard oleh satu portal yang lain. Tak apalah saudara. Mudah-mudahan yang ini tak discard. Jadi saudara, kita sama-samalah berdoa agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Baik saudara. Balik ke negara kita, berikut saya mendapat tahu bahawa semalam saya tengok bahawa menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, ini yang kita kata macam-macam orang bercakap, saudara, bahawa jumlah penduduk Bumiputera di negara kita tahun ini dianggarkan seramai 21.3 juta, saudara. Ramai. Jadi kenapa kita diburu ketakutan orang nak berpuasa dan sebagainya, saudara? Menurut Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Yuzir Mahidin, dalam kenyataannya semalam dia kata jumlah penduduk Bumiputera lelaki adalah 10.8 juta. Sementara perempuan sebanyak 10.5 juta. Dengan nisbah jantina 102 lelaki berbanding 100 perempuan.
Itu keadaannya saya. Jadi apa yang kita nak besarkan? Tapi bagaimanapun pimpinan kerajaan harus melihat ramainya daripada 33.4 juta saudara. Kita ramai warga bangsa Bumiputera yang mengharapkan sentuhan kerajaan untuk menangani derita rakyat. Saudara, itu tentang bancian. Tapi saudara, ini yang saya katakan apa punya mengarut saudara. Pada Disember 30 Disember saudara, 2009, saya dapat melalui halaman Pemuda Sarawak. Ini saya kata mengarut ni saudara. Apabila Lim Kit Siang menuturkan bahawa orang Melayu tak semestinya Melayu saja jadi Perdana Menteri, maka mereka puak-puak di sebelah sana menuduh bahawa inilah kesannya kerana UMNO menjilat DAP. Sebenarnya saudara, saya nak jelaskan pada 30 Disember 2009 dari laporan Pemuda Sarawak, Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali menyokong saranan agar semua orang boleh menjadi ketua kerajaan tanpa mengira bangsa. Tapi letak syaratlah, dengan syarat dia seorang Islam yang baik. Namun, dia mencadangkan agar syarat baru itu tidak hanya untuk Menteri Besar Kelantan saja, bahkan juga untuk pemimpin utama negara. Maksudnya Perdana Menteri rasa. Jadi itu keadaan saya. Dan saya melihat daripada tahun 2009 lagi mereka sudah bermain dengan isu ini. Mereka bersetuju dengan saranan kerana waktu itu DAP bersama-sama dengan mereka. Hari ini kita dituduh. Itu keadaan saya nak menjawab saya. Saya kata apa punya mengarut saya. Apa punya mengarut mereka menuduh kita. Jaka Lindung cubalah keluarkan teks serang Israel. Saya baru nak keluar begitu pun terus apa ni kena tutup saya punya live saya bayangkanlah. Malahan saudara, bukan hanya soal isu pelantikan Perdana Menteri yang diwawarkan sekarang bagai nak rak saudara. Mereka mengatakan UMNO ini menjilat DAP dan sedangkan kita dengar sendiri kenyataan Ketua Pemuda, kenyataan Setiausaha Perhubungan UMNO Johor, saudara, yang mereka mengatakan mereka tidak akan mengizinkan perkara tersebut berlaku. Malahan kita berpegang pada prinsip. Tetapi saudara, tapi ada kenyataan-kenyataan daripada pimpinan mereka yang bersetuju untuk perlembagaan ini dikaji semula. Itu yang saya dapat laporannya. Jadi sekarang ni siapa yang benar sebenarnya? Siapa yang bermain dengan api? Siapa yang menyokong cadangan-cadangan sedemikian? Siapa yang mempertahankan wibawa perlembagaan negara kita? Siapa yang mempertahankan perjuangan bangsa kita? Saya haraplah teman-teman, ini saudara boleh akses cari dalam ini internet, iaitu pada 30 Disember 2009. Halaman Pemuda Sarawak. Itu kenyataan saya. Pemuda UMNO waktu itu menolak tayangan itu dengan andaian ia membelakangi kepentingan bangsa Melayu. Malahan, waktu itu Ketua Pembangkang di Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Ali Sheikh Ahmad, dia menyifatkan bahawa PAS sudah pun hilang kredibiliti dan tidak perlu lagi diulas sebarang kenyataan sedemikian. Itu gambarannya saudara, bila mereka buat boleh, kita ni tak buat pun. Kita diam pun, kita pula dituduh macam-macam. Begitu juga saudara, pada 23 Mac 2021, saya nak melupa balik saudara, supaya apa yang mereka cakap tu, dia kena fikir balik. Sebab saya melihat pimpinan-pimpinan di sana seolah-olah melupakan sejarah. Mereka konon ada idea baru. Lupa sejarah bagaimana mereka bergelumang dengan suasana yang tidak mengizinkan warna-warna perjuangan bangsa itu tercerna saudara. Tak ada. Kerana pada 23 Mac 2021, saudara, PAS pernah mencadangkan agar pensepadaran semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri dilakukan. Saudara. Itu dilakukan ucapan daripada Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar, Naib Abdullah. Dia kata cadangan tersebut pernah disuarakan oleh parti itu, termasuklah semasa era Kerajaan Barisan Nasional. Mereka minta, ya kita tahu bahawa mereka menuntut diadakan persepadaran semula, kawasan-kawasan baru. Kita tahu bahawa mereka minta supaya ada tambahan di Kelantan, ada tambahan di Terengganu, ada tambahan di negeri-negeri yang mereka kuasai. Tapi dalam waktu yang sama, kalau dilakukan
penambahan kursi-kursi parlimen dalam persempadanan semula, suka tak suka, kita tak boleh menafikan kursi-kursi di kota raya, di bandar-bandar. Tapi sekarang ni, mereka membuat andaian bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melakukan persempadanan semula yang kononnya akan memberi kuasa lebih, menambahkan kursi pada DAP dan sebagainya. Saya melihat ini satu kenyataan yang cukup mengarut, saudara. Semalam saya dah bagi penjelasan bahawa berhubung tentang persempadanan semula ini adalah tuntutan daripada pimpinan di Sabah dan Sarawak. Kerana persoalan kursi-kursi parlimen itu memang ada termeterai dalam perjanjian 1963. Waktu 4S, saudara. Jangan lupa, saya ulangi lagi. Waktu itu Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak. Itu bagi 4S. Bersetuju menggubal satu dasar bahawa kursi-kursi parlimen untuk Semenanjung ini tidak boleh lebih daripada 2/3 ataupun 2/3 daripada campuran kursi-kursi parlimen yang dianggotai oleh Singapura, Sabah dan Sarawak. Itu dalam perjanjian dalam semangat 1963. Dan apabila saja Singapura keluar daripada Malaysia, tinggal Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tapi hari ini, suka tak suka, kita terima hakikat bahawa kursi-kursi parlimen di Semenanjung ni jumlahnya mengatasi 2/3. Kerana Sabah cuma ada dapat 24. Sarawak 31. 31 campur 31 campur 24 baru 55. Sedangkan kita mempunyai 222. Ini yang dituntut oleh mereka. Tapi sekarang ini, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan akan mengkaji dan sebagainya, beliau dituduh. Saya bukan nak menjilat, saya bukan nak mengampu. Ini realitinya. Jadi mereka, siapa sebenarnya yang bermain dengan api? Itu keadaannya, saudara. Kerana kononnya katanya ada kawasan parlimen jumlah pengundi sehingga 80,000. Jadi dari segi tanggungjawab wakil rakyat nak menjaganya menjadi satu beban. Waktu itu mereka menuntut supaya diadakan persempadanan semula. Hari ini bila terdengar kabar-kabar tuntutan daripada DAP, mereka sudah pun bingkas bangun mengatakan bahawa UMNO bersekongkol menjilat DAP mengizinkan soal tersebut. Jadi saya kata inilah cara-cara unjuran politik yang mereka mainkan. Bagi saya lah, itu kata pepatah, kata dulang paku serapih. Kata orang, mereka lebih. Jangan lupa saya, pada 23 Mac 2021, PAS pernah mencadangkan persempadanan semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri. Kata Dapati Majoriti, kata majoriti Melayu untuk menambah bilangan kursi di parlimen. Sekarang ni kalau dibuat kajian itu saja, tentulah juga kena buat juga di kursi-kursi macam di Kuala Lumpur, di Johor Bahru. Mereka lebih ramai lagi sebab argumennya katanya ada kawasan-kawasan di negeri tersebut yang mempunyai penduduk lebih kurang 80,000 pengundi. Itu di Pantai Timur, saudara. Bagaimana di Kota Damansara, bagaimana di Shah Alam, bagaimana di Panging. Yang mengatasi, kalau alasan itu diambil kira, tentulah mereka juga akan menuntut. Kenapa kita membuka ruang yang bukan-bukan dalam keadaan begitu, saudara? Sepatutnya, sebab itu pemuda UMNO di bawah pimpinan Saudara Dr. Amal, dia tuntas menyatakan pendirian kita, UMNO akan mempertahankan martabat dan maruah bangsa kita, saudara. Itu sebenarnya. Ini soalnya bagaimana begitu juga macam mana Saudara Ghulam Muzaffar selaku Ketua UMNO bahagian Batu. Dia mengatakan bahawa banyaklah orang bertanya pada dia dalam isu persempadanan semula. Jadi memang masalah bahagian Batu berapa ratus ribu orang ada kat situ. Jadi kalau inilah yang dimainkan oleh pimpinan daripada PAS, kononnya kita ni menjilat cadangan-cadangan DAP, itu satu benda yang jauh tersasar. Aduhai, saya pun semakin sesak duk tengok dari segi percaturan politik mereka. Tapi kita jangan lupa, saudara, bahawa menjelang hari ini 20 bulan, 3-10 hari, bagaimana Datuk Seri Ashraf Wajidi sedang bergelut untuk mencari poin-poin sebab kita akan menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera. Patutnya itu yang disokong oleh pimpinan PAS. Patutnya mereka dalam Perikatan Nasional yang kononnya jaga Melayu sangat, sepatutnya mereka menggalakkan atau memberi saranan yang lebih baik agar Kongres Ekonomi Bumiputera ini dapat dipertingkatkan lagi. Bukan memandang sepi, duk bercakap benda yang bukan-bukan.
UMNO yang dipertanggungjawabkan oleh Datuk Anwar Ibrahim untuk mengetuai sidang Kongres ini, tentulah sedang mencari bahan. Sepatutnya mereka berlapang dada berjumpalah dengan Datuk Ashraf. Sebab Datuk Ashraf Abojidi akan duduk bersama dengan saudara Rafizi Ramli, mewakili Parti Keadilan, untuk membincangkan tentang Kongres Ekonomi Bumi Putra. Ini yang perlu dibincangkan bersama. Kalau mereka jujur, ikhlas untuk memperjuangkan bangsa kita, seharusnya mereka berlapang dada, buat appointment, jumpa dengan Datuk Ashraf Wajidi. Saya ada pandangan, PAS punya pandangan begini. Parti Peribumi Bersatu punya pandangan demi lestari perjuangan bangsa begini. Ini perlu diadakan dalam Kongres Ekonomi. Ini tak berlaku, saya. Mereka membiarkan UMNO dengan keadilan untuk merangka bersama-sama dengan Parti Amanah, merangka kertas kerja yang akan dibentangkan dalam Kongres Ekonomi yang akan datang. Sebab itu saya katakan mereka tidak jujur dalam memperjuangkan bangsa saya. Saya jangan marah kepada saya, sebab saya melihat, saya memerhati. Bukanlah saya membenci mereka, tidak. Saya, kalau mereka jujur, ikhlas demi perjuangan bangsa, tentulah mereka sudah pun mengadakan pertemuan dan dalam kolokium Kongres Ekonomi untuk diulang persekutuan ini dipengusikan oleh Datuk Johari Ghani. Berjumpalah, apa masalahnya? Ceritakan, ini tuntutan PAS. Kalau boleh kita nak 1, 2, 3, 4. Sebab usaha Kongres Ekonomi ini adalah untuk mengembalikan semula dasar ekonomi baru acuan Tun Razak. Sebab ya memanglah saya tidak yakin PAS akan bersetuju kerana Kongres Ekonomi baru ini tentulah akan menolak dasar penguasaan yang melupuskan dasar ekonomi baru. Siapa yang membawa dasar penguasaan? Siapa yang membawa satu era ekonomi yang dipacu dengan pandang ke timur dan sebagainya, saudara. Tapi dalam keadaan begini kita minta lah supaya jujurlah. Saya haraplah agar pimpinan daripada Parti Peribumi Bersatu, pimpinan daripada PAS jujurlah. Sebab kalaulah ini pimpinan rakan mereka daripada gerakan menyentuh, maka mereka harus menyanggahnya. Bagaimana UMNO apabila bekas naib Presiden MCA menyentuh tentang kononnya kita mengadakan dasar ekonomi baru ini, Kongres Ekonomi Putra ini, kalau boleh janganlah diadakan akan masa akan datang. UMNO bingkas bangun. Kita terus walaupun dalam satu kelambu kita dengan MCA, kita merasakan kalau sesuatu yang menyentuh soal kepentingan warga bangsa kita, kita pasti akan ke hadapan. Saya kena ingat, saya perlu diingatkan sewajarnya pimpinan daripada PBM, Perikatan Nasional mengingatkan pimpinan UMNO, mengingatkan ke arah untuk mewujudkan Kongres Ekonomi Bumi Putra ini, saudara, daripada 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat nanti, mereka boleh membuat macam-macam keputusan, tetapi yang menyentuh soal agama Islam sama sekali tidak boleh disentuh. Begitu juga hak istimewa Raja-Raja Melayu. Jangan sekali-sekali disentuh. Hak keistimewaan orang-orang Melayu dan juga Bumi Putra. Begitu juga bahasa kebangsaan, itu bahasa Melayu. Serta pengisytiharan darurat yang ada kuasa hanya agung. 5 prinsip ini sepatutnya diperingatkan pada mereka yang akan menganjurkan Kongres Ekonomi Bumi Putra, saya, supaya dapatlah berjalan semua wakil-wakil yang akan menghadiri nanti memahami tentang hasrat mahu kita mewujudkan kongres tersebut, saya. Itu yang dapat saya nyatakan berhubung dengan Kongres Ekonomi. Cuma saya tadi minum pagi dengan beberapa orang teman, mereka bertanya dengan saya, kenapakah, ini soalannya, kenapakah sejak akhir-akhir ini katanya ramai kalangan teman-teman yang mengendalikan media sosial sudah pun disiasat oleh pihak polis. Saya tak nak sebut nama-nama mereka, saya. Tapi saya tahu semua orang tahu. Cuma saya katakan, kalau tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Kalau mereka menggunakan media sosial, benda yang tak ada dia ada-adakan. Tak salah kalau pihak polis menyiasat. Siasatannya kerana mereka mengatakan, contoh, apabila mereka mengatakan yang amat Perdana Menteri mengalami sakit. Sakit yang bagi saya lah benda itu tak sepatutnya disebut. Begitu juga apabila adanya unjuran mengatakan Datuk Si Presiden UMNO sendiri tenat. Jadi benda-benda begini, benda tak betul. Benda yang mengarut.
Begitu juga saya lihat bagaimana apa yang tak tahulah saya benar-benar betul atau tidaknya tentang sepanjang keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara Sungai Buloh, diungkit-ungkit, ada cerita itu, cerita ini. Jadi tak salah kalau pihak polis membuka kertas siasatan. Sepatutnya, jadi bukanlah mereka ini akan ditangkap. Tidak kalau terbukti mereka melakukan perkara yang tak betul. Tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saya dah berpesan pada teman-teman, berhati-hati. Tapi itu nasib baiklah era kepimpinan Anwar Ibrahim, dia masih lagi tidak mahu mengenakan tindakan korupsi. Tapi kalaulah pimpinan pemain-pemain media sosial itu berada era waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, saya kata, ISA lah saya. Sekarang ni tak ada begitu. Polis, siasat, itu pun bukan arahan Dr. Anwar Ibrahim. Bagi saya soal undang-undang perlulah dipertahankan. Bagaimana sekarang ni? Kita tahu. Sekarang ini bukan hanya semua orang bermain dengan undang, mula sama menyaman. Kemarin saya, bagaimana Tan Sri Tommy Thomas sudah pun memfailkan saman terhadap pasukan petugas khas dan kerajaan Malaysia berhubung laporan siasatan memoirnya bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Jadi bekas pegawai negara itu memfailkan saman menerusi Tuan Tommy Thomas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 4 bulan dulu saya selepas Mahkamah Tinggi pada 2 Oktober mengarahkan supaya saman pemula difailkan dan ditukar kepada saman sivil untuk didengar dan diselesaikan melalui perbicaraan. Tommy Thomas sebagai pelanti menamakan 8 pasukan petugas khas, iaitu Datuk Seri Fong Ju Chung, Datuk Seri Hashim Paijan, Datuk Dr. Junaidah Kamarudin, Datuk Jagjik Singh Ban Singh, Datuk Syarudin Ali, K. Balaguru, Farah Abdullah Hamidi, Muhammad Najib Surip dan Kerajaan Malaysia sebagai dependent. Ini dia saman saya. Itu tuntutannya dia mendakwa pada 30 September 2022 kerajaan dependent pertama hingga ke-8 telah menghasilkan dan membentangkan kepada dependent ke-9 itu Kerajaan Malaysia mengenai laporan pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan dalam buku bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Tulisan Tommy Thomas saudara. Katanya laporan itu antara menyatakan kesalahannya semasa memegang jawatan sebagai pegawai negara, mendedahkan rahsia-rahsia kerajaan serta campur tangan dalam badan kehakiman dan juga pelantikan hakim-hakim. Jadi Tommy Thomas yang berkhidmat sebagai pegawai negara daripada Jun 2018 hingga Februari 2020 berkata Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang bertindak bagi pihak kerajaan ketika itu mengarahkan agensi penguatkuasaan yang berkaitan menjalankan siasatan lanjut mengenai terdapatnya salah laku oleh beliau. Jadi dia kata semasa Perhimpunan Barisan Nasional di Bagan Datuk, Datuk Seri Ismail Sabri secara terbuka mengumumkan bahawa beliau telah pun klasifikasikan laporan itu sebagai rahsia rasmi supaya ia boleh digunakan sebagai peluru politik. Dan dia pun dia sebut samalah juga nampaknya. Tommy berkata Datuk Seri Sabri telah meminta Menteri Undang-Undang ketika itu untuk menerbitkan laporan berkenaan. Jadi keadaannya sekarang kita terserah kat mahkamah lah. Cuma bila cakap soal mahkamah ni saya agak tertarik dengan tulisan daripada Datuk Dr. Ramlan Yunus. Dia bercakap soal mahkamah ni Datuk Dr. Ramlan Yunus selaku penganalisa politik dan penganalisa ekonomi bebas, dia seolah menyanggah bahawa keputusan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun yang memutuskan bahawa menggoda isteri orang untuk tujuan persetubuhan tidak lagi menjadi satu kesalahan di negara ini. Dan ia dimasukkan dengan alasan bahawa Seksyen 498 ini tidak berperlembagaan, katanya saya. Dan ini, kata Dr. Ramlan, telah membuka satu lembaran baru dalam sejarah negara. Lembaran baru itu adalah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Jadi menurut Dr. Ramlan, dia kata keputusan ini pada hakikatnya telah menggoncang fondasi ataupun asas kehidupan sepasang suami isteri berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Jadi artinya ia menggoncang kehidupan beragama dan kehidupan secara beretika dan bermoral. Jadi dia kata bagaimana datangnya idea tersebut? Bukankah perlembagaan yang mendakwa bahawa negara ini adalah sebuah negara Islam? Jadi sudahkah keputusan yang besar itu
dibincangkan dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Apakah sudah diambil kira pandangan dan persetujuan dari Majlis Raja-Raja Melayu mengenai pemansuhan seksyen itu? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Dr. Ramlan. Jadi bukankah Raja-Raja Melayu yang telah bersumpah untuk mempertahankan Islam pada setiap masa? Apakah perkara sebesar ini sudah dibahaskan di Dewan Rakyat? Secara logiknya, kenapa seksyen yang begitu baik seperti seksyen 498 ini perlu dimansuhkan? Wajarkah ruang untuk kejahatan dan kebinasan itu dibuka seluas-luasnya hanya atas nama hak kesaksamaan wanita di sisi undang-undang? Jadi kalau begini, apa lagi pilihan yang ada bagi seorang suami untuk mempertahankan hubungannya dengan isterinya selain dari mengurung isteri di rumah? Kata Dr. Ramlan. Mungkin jadi sudah sampai masanya bagi para suami yang berfikiran waras untuk mengurung isteri-isteri mereka di rumah demi mempertahankan supaya keutuhan rumah tangga mereka. Selain itu, mungkin pilihan yang baik bagi seorang lelaki adalah untuk tidak berkahwin. Apa faedahnya berkahwin kalau hati sentiasa dilanda kebimbangan yang isterinya setiap saat berkemungkinan digoda oleh orang lain. Itu keputusan yang dibuat. Saya lihat banyak warga yang menghantar tulisan pada saya yang menyanggah. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu, saudara. Sebab ini menyangkut soal perlembagaan, soal undang-undang. Itu hari pun saya dah bercakap, kalau nak diubah sesuatu undang-undang itu sepatutnya kena dibawa ke Dewan Rakyat. Sebab Dewan Rakyat itulah tempat membuat undang-undang. Tapi bila dimansuhkan tu, saya tak boleh nak komen lah, saudara. Sebab itu sekarang ni, saudara, saya dah bagi tahu bahawa negara kita sebenarnya, ancaman terbesar yang kita alami sebenarnya, saudara, adalah apabila pemimpin politik diizinkan ataupun pemimpin kerajaan seolah dilihat lembut dengan para pemimpin politik yang mahu mengamalkan matlamat menghalalkan cara. Apabila mereka diizinkan untuk bercakap soal rasis, soal perkauman, saudara. Ini yang paling penting, saudara. Dan bila mereka memainkan sentimen agama, kafir-mengkafir, benda-benda begini sekarang ni adalah sebenarnya sebagai satu bom jangka yang boleh mengharu-birukan negara. Jadi sepatutnya tindakan wajar perlu diambil. Sebab hari ini, saudara, yang paling penting sekali adalah kehidupan rakyat. Rakyat dah muak, dah jemu, dah lenjan lah dengan percaturan politik pihak-pihak tertentu. Sebab yang rakyat nak tahu, perut mereka tidak boleh dibiarkan kelaparan. Jangan biarkan keluarga mereka dalam kelaparan. Sepatutnya mereka yang berada dalam barisan pembangkang membantu kerajaan dalam menangani derita rakyat. Saya dah bercakap pada hari-hari. Sepatutnya ikhlaslah jadi pembangkang yang baik. Kerana tak silap saya dalam bulan Februari nanti akan bermula lagi sidang Dewan Rakyat. Seharusnya pemimpin pembangkang berperanan untuk memberi pandangan yang ikhlas demi perjuangan rakyat. Soal masalah pengangguran, soal semakin sukarnya untuk menjalankan perniagaan, ini perlu ditangani. Kita tak mahu pula macam mana apa yang berlaku di Sabah. Sotong manis pun boleh dijual dengan harga sampai RM50, sehingga kan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna terpaksa campur tangan. Ini kesannya apabila pihak-pihak peniaga merasakan kalau ada masa, ada peluang, mereka mahu mengaut keuntungan, mereka kaut. Sedangkan rakyat terkesan. Itu gambarannya saya. Yang rakyat nak tahu perut kami nak diisi dengan apa. Bolehkah perut kami ini diisi dengan retorika politik? Tak habis-habis. Orang ni kafir, orang tak betul, orang ni betul, orang ni begitu, orang ni begini. Rakyat semakin muak. Begitu juga dalam sindrom penafian. Saya kata kalau yang benar-benar lah. Contoh saya katakan hari ini. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas dalam menangani isu Palestin. Jangan tuduh bahawa dia tidak sensitif, tak berani, tak tegas. Malahan ini tindakan beliau tadi, awal-awal tadi saya sebut. Tindakan beliau mendapat satu kritikan dan malahan songsungan daripada warga daripada Amerika. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak peduli. Nak buat apa buatlah, nak kata apa katalah. Baginya apabila Israel tidak menghormati kebiadaban Israel itu berlarutan, maka dia harus mengambil tindakan yang keras. Jadi keadaan begitu sepatutnya warga daripada Bidang PAS yang berjuang demi agama, bangsa dan negara sepatutnya menyokong.
Tapi saya dengar pula ada kenyataan satu pemimpin, dia kata dulu, dulu katanya waktu mereka mentadbir negara, memerintah dulu, mereka mengizinkan syarikat CIM tu untuk berlabuh di pelabuhan ini kerana dengan harapan Israel lebih bertoleransi dengan warga Palestin. Alasan. Sedangkan kita tahu bahawa perbalahan, perjuangan antara Israel dengan Palestin ini bukan setahun, bukan 2 tahun, berpuluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi macam mana pula kita merasakan begitu? Jadi bila contoh lagi apabila kerajaan mana yang mengizinkan bahawa pesawat pesawat terbang milik Israel boleh melalui ruang angkasa kita. Kita memang dah tak ada hubungan diplomatik. Kita memang dah memutuskan lama daripada zaman Tengku Abdul Rahman lagi. Malahan dalam pasport kita pun secara kita tegas. Rakyat Malaysia tidak boleh pergi ke Tel Aviv, ke Israel. Itu kena tak payahlah bagi jawapan. Sepatutnya sokong tindakan berani yang mahu Perdana Menteri. Barulah beliau lebih berani ke hadapan. Saya nampak ada kritikan yang bukan-bukan. Jadi bila kritikan itu berlaku, mereka campur aduk pula lagi dengan cerita-cerita yang digaul dengan isu-isu personal. Bila pihak berkuasa memanggil mereka untuk siasatan, dah mengatakan tidak ada kebebasan bersuara. Ini yang saya rasakan tak patut. Tak betul tu saya. Kita sebagai pemain media perlu melaporkan yang benar. Kerana kadang-kadang saya merasakan, saya juga pemain media memang saya menuntut agar kebebasan bersuara diizinkan. Tetapi biarlah ada hadnya. Kalau kebebasan bersuara tiada had, negara boleh terbakar saya. Hanya disebabkan atas nama kebebasan bersuara. Kita boleh maki orang, kita boleh kata itu, boleh kata ini. Bila nak disiasat, no, ini kebebasan bersuara. Rosak negara saya. Mereka kebanyakan pemain-pemain di media sosial ini, mereka berlindung di sebalik kata-kata kebebasan bersuara. Sebenarnya bagi saya, ini adalah ancaman terhadap keharmonian, keselamatan dan juga suasana politik yang tenang. Kita dah letih dah saya dah 5 tahun. Masih lagi belum selesai. Dan kita harus menangani tentang kenaikan harga barang. Kalau semua orang bersatu hati, kalau rasa penjual-penjual mereka mengambil untung yang berlebihan. Macam saya kata tadi lah, apa yang berlaku di Sabah. Kalau kita tahu harga sotong manis pun sampai RM50, sama-sama kita boykot. Kalau itu kita lakukan, saya rasa peraih ataupun peniaga tak berani nak buat. Tapi kita berdiam diri. Saya setuju tadi apabila pengurusi Lembaga Pembajakan Ikan Malaysia, dia bagi peringatan. Peraih ikan, jangan naikkan harga. Saya bangga sebab dia begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Yang paling penting bagi kita sekarang saya adalah bagaimana kita menegur pemimpin politik untuk menangani isu kenaikan harga barang. Itu yang paling penting. Tapi janganlah kita gaul, kita adukkan dengan kebencian. Setiap teguran, jangan sekali-kali kita campurkan dengan perasaan untuk membenci. Lain tak ada. Soal nak pegang kuasa, tunggulah 6 tahun lagi saya, 5 tahun lagi. Tak lama pun, 3-4 tahun. Tak silap saya 3-4 tahun. Habis tahun 2007 nanti, beramuk baliklah cari kuasa. Tapi tidak. Bagi mereka, mereka masih lagi ketagih untuk menghambar, untuk mendapatkan kuasa. Kalau dapat kuasa tu untuk apa? Kita dah tahu macam mana kepimpinan mereka berada di anjung kuasa, bagaimana kehidupan rakyat, jerihnya kehidupan rakyat. Waktu mereka mentadbir, saya tak naklah menguji lebih-lebih saya. Tapi paling tidak hari ini, saya nampak ada kelegaan. Bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diapit oleh 2 orang timbalan Perdana Menteri. Dua-dua pun Melayu, sebagai saya katakan semalam, yang berusaha sebaik mungkin. Juang untuk rakyat, menangani derita rakyat, melakukan pelbagai tindakan. Itu secara hati-hati. Kita berhak untuk bersuara. Tapi ada batasnya. Saya bersetuju. Bukan membicarakan hal-hal yang negatif. Saya bersetuju. Kita membicarakan. Kalau tak betul, kita katakan tak betul. Saya tahulah, saya ni kalau benda tak betul, saya balun ajalah. Tapi kalau benda yang betul, takkanlah kita kata tak betul. Saya dengar tadi macam-macam. Jadi bila tuduhan dan sebagainya, bila mereka disiasat oleh pihak berkuasa, jangan pula katakan bahawa kerajaan hari ini menyekat kebebasan bersuara. Jadi sekarang ni Saudara Mukhlis Lee dia kata kalau kita berfikir tentang atas nama kebebasan bersuara bercakap apa saja, hancur negara. Jadi
Kalau Perdana Menteri buat salah, jangan tegur. Tak boleh. Kalau dia buat salah, kita tegur. Tak ada masalah. Sebab itu dengarlah ucapan dia. Dia kata kalau nak balun saya, nak sentuh saya, tak ada masalah. Tetapi kalau ada pimpinan yang mencuri duit rakyat, ini saya tak akan ampunkan. Kalau saya, peribadi saya nak kata saya tak betul, tak ada masalah. Dia kata. Tapi janganlah yang tak ada dia ada-adakan. Sampai melakukan fitnah dan sebagainya. Saya berharaplah pada teman-teman, pemain media, kalau boleh, hentikanlah kita menabur fitnah. Kita carilah satu, kita lakukan noktah untuk menyebar fitnah dan sama-sama kita santuni, kita membina sebuah negara yang aman, makmur dan madani sifatnya. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.